Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Encik Zulkifli Endut, pengarah Jabatan Pembangunan Landscape dan Rekreasi, yang berbahagia Dr. Umi binti Ahmad, pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, yang berbahagia Puan Nur Jalillah binti Mat Johar, Timbalan Pengarah Jabatan Integriti, tuan-tuan staf-staf di BKL yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang integriti ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, inna khaira man istajarta khawiyun amin. Quran ni hebat tuan-tuan. Kalau orang baca, orang tadabbur, dia akan memahami, dia akan jadi orang yang hebat di dunia ini. Sebab itulah sebelum saya huraikan tentang ayat ini, ada seorang hamba Allah Chinese, dia membaca satu ayat Quran, iaitu wasyamsya dhiya'a wal qamara nura. Wasyamsya dhiya'a, matahari, dhiya'a, mengeluarkan cahaya. Wal qamara, bulan, nura, mengeluarkan cahaya juga. Rupa-rupanya ada perbezaan. Matahari disebut dhiya', tapi bila bulan disebut nur. Rupa-rupanya dalam istilah ini, kita tengok dari segi penghuraian sains. Rupanya matahari dia mengeluarkan cahaya, maka Quran sebut dhiya'. Bulan dia memantulkan cahaya, maka disebut nur. Tengok perbezaan. Sebab tu bila kita doa, Allahumma ja'al qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku ni nur. Nur maksudnya apa? Bila dapat hidayah, dia akan pancar pada orang. Tak pernah orang doa, Allahumma ja'al qalbi dhiya'a. Tengok perbezaan itu. Menyebabkan ada seorang Chinese, dia mengkaji tentang ayat ini, dia masuk Islam. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ada seorang profesor daripada Thailand, dia membuat kajian tentang apabila terbakar kulit kita. Cara nak selesai ialah kita slice daripada kulit yang lain, letakkan di atas tempat yang terbakar. Dr. Umi tahu kan? Maka dia akan terbentuk satu kulit yang baru. Sebab lapisan kulit itu kita ada 5 sensory organ kan? 5 sensory organ. Dia bentang di universiti di Riyadh. Tiba-tiba bangun seorang profesor daripada Saudi. Dia kata kami dah jumpa ini lebih 1400 tahun dulu. Jumpa macam mana? Badalna juluda ghairaha liyadhuqul azab. Allah sebut dalam Quran, apabila dibakar manusia ini, badalna, diganti dengan kulit yang lain. Untuk liyadhuqul azab, untuk asal azab. Maksudnya esok bila terbakar, akan habis hancur. Maka Allah akan ganti dengan kulit yang baru. Kami dah tahu lama dah. Akhirnya profesor itu masuk Islam. Kerana satu ayat saja. Sebab tu dalam integriti ni tuan-tuan, sebelum saya hurai ayat ini, kita terbina dengan 2 unsur utama. Pertama, jasmani. Kita jaga jasmani. Makan mau sedap. Kalau sakit, makan ubat. Kan? Makan suplemen. Nak bagi sihat lagi, jogging. Kita jaga ni penampilan kita. Kan? Orang perempuan bedak kena bagi ada. Kena bagi segak. Lelaki kena bagi macuk. V-shape. Six pack. Kena jaga ni. Jasmani jaga. Satu lagi tuan-tuan komponen kita tak jaga. Apa dia tuan-tuan? Roh. Roh juga kita kena perlu bagi makan. Kena jaga dia. Kena exercise dia. Apa makanan roh? Jasad ni kita akan tinggal tuan-tuan di dunia ini. Yang pergi bertemu Allah ialah roh. Jasad ni tak kekal tuan-tuan. Tapi roh kita tak jaga. Kita bangga tuan-tuan dengan pangkat kita kadang-kadang. Tapi ingatlah pangkat terakhir kita ialah Allah yarham, Allah yarhamah. Ya. Kita bangga dengan kereta kita kan. Kereta kita yang terakhir ialah van jenazah. Ya. Kita bangga dengan baju kita. Special edition, ada jenama. Tapi ingatlah, baju terakhir kita ialah kain kafan saja. Yang harga 1 meter RM4.30. Kita berbangga dengan rumah kita yang besar. Tapi rumah kita yang terakhir ialah liang lahat saja. Kita bangga dengan perfume kita yang wangi kan. Mesti beli jenama. Tapi perfume terakhir kita ialah kapur baru saja. Apa yang ada pada kita? Ni kita nak bawa ni roh ni. Roh, makanan roh apa dia? Inilah program ilmu macam ni. Terima kasih Puan Jalillah. Buatkan program integriti. Saya pernah ceramah satu jabatan NGO. NGO tuan-tuan. Tiba-tiba, tengah ceramah tu, CEO ni bangun. Dia kata, ini buang masa. Dia kata ceramah tu buang masa. Saya kata, kenapa Datuk?
Ceramah buang masa, dia kata, kita tak dapat target productivity. Oh, dia kata macam tu. Saya pun terduduk. Kemudian dia nak bangun keluar. Saya kata, Datuk, duduk sekejap. Saya pun hurailah makanan roh kita. Sebenarnya kita nak integriti ni bukan jasad kita. Tuan-tuan nak hebat, tuan-tuan nak capai target. Bukan disebabkan jasad. Kerana apa? Roh kita. Kalau roh dia jujur, insya-Allah badan dia akan hebat. Roh dia daripada roh. Itu namanya amanah, namanya jujur, tidak tipu, kan? Datang roh. Roh tu nak ditarbiah macam mana? Dalam bentuk majlis ilmu. Ini makanan roh. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apabila seseorang memudahkan majlis ilmu, Allah mudah dia masuk syurga. Tuan-tuan duduk ni nampak. Ini majlis ilmu, nama dia taman syurga. Tuan-tuan nak tahu syurga tak syurga? Kita duduk ceramah pam, dia boleh lena. Itulah syurga, tuan-tuan. Betul tak? Heran tuan-tuan. Kita nak apa dia boleh lena, tuan-tuan. Itulah taman syurga. Tuan-tuan, tak tahulah kita nak beritahu. Inilah hebatnya. Kerana apa? Kerana itulah cucian roh. Bila ilmu ada, bila ada majlis zikrullah, bila ada bacaan Quran. Saya dengar tadi, apa nama Tuan Haji kita selawat. Menyucuk kalbu, tuan-tuan. Seram bulu rama saya. Menyacak-nyacak bulu rama. Sedap betul surah Haji ni. Ni kalau azan ni kita boleh buka puasa terus ni. Orang macam ni kita nak. Tuan-tuan tengok, kenapa tak rasa macam tu? Dia bukan jasad, roh. Bila disebut sallallahu ala Muhammad, tuan-tuan rasa macam mana? Bukan jasad, roh, tuan-tuan. Itulah makanan roh kita, tuan-tuan. Sebab tu bila sebut tentang integriti ni, tuan-tuan, saya nak sebut, dia ada qawiyun amin. Apa maksud qawiyun? Competent. Amin maksud apa? Integriti. Quran sebut dah. Jadi macam mana kita nak sebut tentang dua ni? Saya nak bagi tahu, hadis Nabi sebut senang je. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Masa hidup ni tuan-tuan suka apa? Kalau tuan-tuan suka majlis ilmu, yakinlah kita akan mati dalam majlis ilmu. Kalau tuan-tuan suka baca Quran, yakinlah kita akan mati dalam bacaan Quran. Kalau kita, tuan-tuan, rajin berzikir, kita akan mati dengan kalimah Allah. Saya cerita, tuan-tuan. Berlaku dekat saya. Tahun 2016. Saya selalu dah bawa orang pergi umrah. Setahun, tuan-tuan, 3,000 lebih saya bawa. Bawah UAK Travel. 3,000 orang. Satu package saya, 7,000. 3 kali 7, 21 juta sale saya. Apa ingat aku cak ayam? Saya ada 5 company. 5 company, tuan-tuan. UAK Travel, UAK Food Mart. Pernah pergi tak? Dekat Bukit Jelutong tu. Pergilah buka puasa kat situ. Ada UAK Cafe. Ada 5 cafe, tuan-tuan. Seluruh Malaysia. Saya ada, insyaAllah. Saya tahu tak income tax cari. Kita bayar income tax, kita bayar. Kan? Saya ada UAK Bis. Saya ada 2 mahat tafiz, 3 mahat tafiz. Alhamdulillah, tuan-tuan. Allah angkat darjat kita bila kita cari agama ni. Orang nak hina kita, nak kutuk biasa, tuan. Itu asam garam. 29 tahun dah, tuan-tuan, saya dalam dakwah ni. Apa orang tak kata, tapi saya teruskan, tuan-tuan. Sebab apa? Saya yakin kalau kita buat betul, orang akan nampak selepas itu. Tuan-tuan nanti pergilah kat mahat tafiz saya. Mahat tafiz saya ada dewan, tuan-tuan, seluas 5 kali dewan ini. Saya ada mahat tafiz, ada kafe, ada futsal, ada kuda, ada gelanggang archery, ada kolam renang, ada chalet, ada dobi, ada macam-macam. Tuan-tuan pergilah bawa kursus. Pergi ke Pulau Pinang, buat kursus BBKL. Boleh tidur di situ 300 orang. Fully aircon semua. Pergilah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mahat tapi cak ayam, pergi tengok. Tapi nak beritahu, tuan-tuan, ni saya bawa jamaah orang Teluk Intan. Sampai-sampai, tuan-tuan, di Madinah dia tak larat. Dia tak larat, dia tak makan, dia tak nak makan ubat. Dia tak pergi pun makan, tuan-tuan. Hari keempat kami nak tolak pergi Mekah, nak buat umrah lah. Bila nak pergi umrah, saya pergi ziarah dah. Pakcik, dia tengok saya, Ustaz, tak larat, Ustaz. Bini dah, biasalah orang perempuan kan. Dia memang tak larat, nak larat macam mana? Makan pun tidak. Ubat pun tak nak makan. Biasalah orang perempuan kan. Orang perempuan ni sebenarnya nanti saya akan cerita. Kelebihan orang perempuan dengan orang lelaki. Kan? Memang saya tu bidang saya. Orang perempuan ni banyak bercakap. Sebenarnya bukan dia berletih sebenarnya. Orang perempuan dia teliti.
Sebab tu kalau kita nak bos lelaki ke perempuan? Tanya orang perempuan. Lelaki ke perempuan? Lelaki tu. Kecil hati Dr. Umi. Tak apa, itu biasa naluri orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang perempuan, tuan-tuan, dia teliti. Orang lelaki, tuan-tuan, dia, itulah, kalau mesyuarat, agak-agak, orang perempuan, 5 jam selesai tak? Belum tentu. Tapi orang lelaki 20 minit lah. Kan? Senang tu. Buat orang lelaki 20 minit. Ni kerja Mat buat, yang ni Usuk buat, yang ni Din buat, ni Syarifah buat, dia tak buat apa. Sebab apa? He's a very good manager. Dia delegate semua, tuan-tuan. Itulah orang lelaki. Ada cerita tadi kan. Dia boleh cakap banyak. Orang perempuan akan bercakap satu hari 27,000 perkataan. Sebab tu saya bercakap di depan ni, dia orang duk cakap nampak duk kutuk saya tu. Pengajak ni ustaz. Tengok orang lelaki mana bercakap senyap ya. Sebab pakai mask tak nampak, tuan-tuan. Orang lelaki 7,000 ya. Dia beletir, tak nak makan, bawa ubat tak nak bawa ubat, turun makan pun ajak tak nak. Tak larat. Tak larat ubat makan. Nak telan pun tak masuk, dia kata. Isteri dia beletir popes, saya dengar aja. Sebab tu orang lelaki yang hebat, jadilah pendengar yang baik. Bila isteri beletir, dengar aja. Ya. Lepas tu buat tak tahu sudah. Jangan, tuan-tuan, bila dia bercakap, kita tambah. Dia pitching lari. Dia abang, mana aku tahu? Dia lagi tinggi. Kita lagi tinggi. Dia pitching, dia naik, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, bila dia bercakap, dengar aja. Ya. Abang faham. Lepas tu belah lah. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan lawan dia lagi. Sebab dia suara dia nyaring. Dia akan lagi tinggi, tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah pertengkaran. Tak selesai. Orang lelaki dengar aja. Ya. Dia buat tak tahu aja. Itu selesai masalah, tuan-tuan. Hebatnya seorang lelaki pendengar yang baik. Jadi dia tak larat, ustaz, tak larat. Guna ubat pun tak bawa. Saya kata nak makan ubat, tak mau. Saya kata kalau air Zam-Zam, saya jampi, air Zam-Zam ni khairul ma' fil ardi, ma'u Zam-Zam. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Nak dah minum. Dia kata air Zam-Zam tak apa. Saya pun ambil air Zam-Zam tu kan. Dalam poket saya ni ada Panadol soluble. Saya pun ambil 2 biji, saya pelepah dalam tu. Jadi duk blub, saya pun jampi biar tak nampak tu kan. Dah habis-habis, saya pun bagi kat dia. Nah pakcik, minum. Air Zam-Zam ni, dia pun minum. Minum, dia berhenti. Kenapa rasa Panadol? Tak Panadol, apa memang Panadol kan? Saya kata air Zam-Zam jampi memang rasa macam tu. Dia pun minum. Minum 2 jam, kebah. Sembuh lah. Alhamdulillah. Saya nak turun, nak pergi tuan-tuan umrah. Dia pakai kain ihram. Alhamdulillah, dia makan sihat. Kami pergi Bir Ali, niat apa semua, pergi Mekah. Sampai di Mekah, Alhamdulillah, tawaf. Saya dengan saya senang aja, tuan-tuan. Saya akan buat macam mana? Saya akan pakai earphone. Semua akan pakai earphone seorang satu. Saya akan pakai walkie-talkie je lah. Jadi bila saya bercakap, semua akan dengar. Dia orang bercakap, saya tak dengar. Senanglah kan? Senang. Jadi bila saya maki ke apa, dia orang tak boleh balas balik. Itu pentingnya mutawif, tuan-tuan. Ada orang tak nak pergi dengan saya, tak nak pergi dengan ustaz. Dia nak pergi dengan siapa? Saya nak pergi dengan Andalusia. Saya kata kenapa? Yang bawa tu bagus. Saya kata yang bawa tu panggil apa? Mutawasitah kot. Saya kata mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Tu panggil apa ustaz? Mutawif. Mutawif. Dia panggil mutawasitah. Nasib mutawasitah kalau mughalazah, jam, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan nak lena, saya merapu sikit no. Sebab tu ada orang marah saya, kata ustaz ni ceramah gelak-gelak. Mak saya memang kaki lawak. Mak saya ni orang Siam. Bila dia duduk rumah kenduri, orang akan keliling dia. Sebab dia cakap tu gelak. Bapak saya garang. Dia duduk, dia akan cakap. Tuan-tuan tahu orang utara kan? Ni lama, dek lama tak jumpa. Dia cakap macam tu. Jadi orang duduk tu orang gelak. Sebab dia cakap tu ada mat arif lin sukun. Panjang belakang. Jadi saya terbawa, tuan-tuan. Jadi bila pergi tawaf tu, saya pakai earphone, saya senang. Okey, jamaah duduk. Dia semua pakai duduk sebab dia orang dengar. Satu-satu suara saya. Bila saya dengar tu, dia dengar tu, saya mainkan perasaan. Jamaah, kita berada di hadapan Kaabah ni, jamaah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, saya main perasaan. Sebab saya psikologi, tuan-tuan. Saya master counselling, PhD psikologi. Memang pandai psiko. Bila dengar tu menangis, tuan-tuan. Jadi saya tahu, okey jamaah, jom kita tawaf, ikut saya. Pusingan pertama, jangan baca doa. Jangan baca doa dengan buku. Kalau baca buku, kita duk tengok buku kan.
Kaabah sana. Duk Rabbana hablana lah sekali. Kaabah mana ni? Kaabah. Lah Kaabah sana. Kita tawaf kat lain. Pening kepala. Ikut saya. Saya kata, pertama, subhanallah. Jadi saya pun kata, jamaah, subhanallah, subhanallah. Jadi jamaah saya ni ramai. Sekali saya bawa 200 orang. Dia akan pegang lelaki ni, yang perempuan duduk tengah. Jadi bila ramai, mereka akan sebut macam halalintar. Allah, Allah. Akan jadi macam tu lah. Jadi jemaah yang kecil tu tengok kami, lari habis, lari. Jadi kita pun jadi macam semangat tu. Allah, Bangladesh tuan-tuan, yang sikit-sikit tu tengok kami ramai, dia orang pun zikir juga. Subhanallah, subhanallah. Ikut kami, ikut. Kan kita ramai, subhanallah, subhanallah. Jemaah ikut. Round kedua, ikut. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bila dengar ni serentak. Sebab dia orang dengar. Bila pusing yang ketiga, la ilaha illallah. Kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penutup dengan astaghfirullahalazim. Maksud dia 7 lah tu. Jadi masalah la ilaha illallah tu lah. Kan la ilaha illallah. Jadi bila dengar tu jadi serentak. La ilaha illallah. Jadi jemaah ni bakal lari habis ni. Bila kami jalan. Sebab ramai. Tu pentingnya tuan-tuan. Sebab tu ada orang Indonesia tengok. Mereka tawaf. Mereka duduk dalam kelompok. Turki. Tapi masalah Turki lah. Bila tawaf tu kami ramai. Geng Turki ramai. Mereka masa tu dah habis dah nak keluar. Bila nak keluar. Mereka pun dalam kumpulan juga. Rempuh kami. Rempuh ni. Saya tengah duk pegang ni. La ilaha illallah. Jemaah duk ikut. Turki rempuh. Saya pun bagi tahu lah dekat mutawif Turki tu. Tarik. 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 Tarik tu bagi jalan. Jemaah ingat zikir baru. Tarik. 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 Saya habis-habis tu saya tanya jemaah. Jemaah. Kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata torik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Kan dia orang dengar. Dia orang tak boleh nak beritahu kan. Tu kadang-kadang ni, kita pergi umrah ni kena ada ilmu juga kan. Itu cerita. Akhirnya dah tawah habis semua dengan saya. Pergi sa'i dengan saya. Ketika saya gunting rambut dia, saya baca doa. Ya Allah, kau ampunlah dosa pakcik ni ya Allah. Seperti mana kau gugurkan rambut yang dia tahlul ini ya Allah. Ampun dosanya. Menangis pakcik ni. Dia balik-balik tuan-tuan, dia seronok sangat. Hari kedua saya tak jumpa dia. Rupanya demam semula. Hari ketiga dia tak pergi dah ke tempat makan. Dia duduk tidur je. Hari keempat, hari kelima, hari keenam nak balik. Saya pergi tengok. Tengok-tengok. Dia duduk tidur lah. Angkat tangan dia. Kata pakcik macam mana ni? Esok nak tawah wida. Larat. Mak isteri dia. Entahlah, mubat tak nak makan. Oh itu kan. Saya dalam hati, cik nak tanya sikit lah. Pakcik ni kerja apa dulu? Dia kata, Ustaz, dia ni polis Ustaz, pencen. Dia ni bukan saja polis, dia sharp shooter. Tuan-tuan tahu tak sharp shooter? Kira kalau ada penjenayah yang tu mesti mati. Dia pergi tembak terus, pam, mati lah. Lepas tu dia lari balik lah. Dia kira dalam Malaysia ni ada 11 orang lah. Memang hebat lah. Tembak terus. Umur berapa? 60 lebih. Ini macam mana esok nak tawah ni, tawah wida. Tak makan apa, dah 5 hari lah. Tak apalah, tengok ada menantu dia. Menantu dia seorang tu, dia kata, abang, esok turun, naik kursi roda, tolak sampai dekat motor, dekat dalam kawasan Kaabah tu, kemudian ambil motor tu naik double. Naik 2 orang, ikat. Jadi, turun dia tak larat dah, tak cakap apa dah. Cik, ni nak tawah ni. Geleng kepala. Bawa tuan-tuan saya ikut belakang, sampai dekat motor tu, letak bapak mentua dia ikat. Dia ikat tawah lah. Tawah pusingan pertama, dia tak cakap apa dah. Tawah pusingan kedua, dia senyap. Ketiga, tuan-tuan, dia jadi lemah. Pusingan keempat, dia mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf. Mati dalam wuduk, kan tawaf kena ada wuduk. Mati dalam masjid haram. Mati pula, tuan-tuan, depan Kaabah. Kita nak kata apa orang macam ni? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Dia mati. Saya bila habis tu, dah ke bumi apa semua, saya jumpalah makcik ni. Makcik, suami makcik mati depan Kaabah, tengah tawaf, dalam wuduk pula, dalam masjid haram. Apa amalan dia? Dia duduk menangis. Kata makcik. Dia kata kenapa makcik menangis? Dia kata, saya menangis bukan apa Ustaz.
Saya datang Ustaz, dua orang, bawa 4 beg. Balik seorang, siapa nak tarik? Dia kata. Dia duk fikir yang beg tu. Dia tak fikir suami dia tu. Dia kata, suami makcik, tak apa, dia bahagia dah. Ni kami yang hidup ni, dia kata. Dia bahagia dah. Saya tak bahagia macam mana? Layak dia mati dalam Masjid Haram, depan Kaabah. Kerana apa Ustaz? Kenapa saya tanya makcik? Kerana hidup dia lepas pencen Ustaz. Masjid tempat dia Ustaz. Hidup lepas pencen masjid. Dia mati dalam Masjid Haram. Sebab tu Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Dia suka masjid. Dia mati dalam Masjid Haram, depan Kaabah. Dalam wuduk tuan-tuan. Tengah tawaf. Satu lagi cerita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Di kampung saya ada seorang muazzin. Dia azan tak sedap. Tapi setiap kali waktu, dialah azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Dia azan macam tu lah. Dalam hati kami ni, dia azan ni macam nak panggil ke nak halau tau. Tak sedap. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita kalau azan ni nak kontrolkan, ambil. Tapi dia memang suka azan. Kita kalau nak azan nak ambil Mekah. Mekah, Madinah dia beza tau. Kalau Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Kalau Mekah, dia lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia pendek sikit. Dan ikut waktu, tuan-tuan. Dia azan tak sedap. Yang paling tak sedap, subuh. Salatu khairum minan naum. Kadang-kadang kita azan subuh ni tak betul, tuan-tuan tahu? Azan. As-salatu khairum minan naum. Dengar sedap, tapi tak betul. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakat tidur habis. Patutnya azan macam ni. As-salat, slow sikit. As-salatu khairum minan naum. Naum kuat. Barulah betul. Terkejut kakak kita. Terahlah pagi esok. Abang yang jadi muazzin, insya-Allah. Pagi esok macam tu, bukan yang datang nak semayang. Dengan kayu, dengan parang, siap Datuk Bilal tu kan. Sebab tu, Alhamdulillah, dia azan tak sedap. Tapi mesti dia azan setiap waktu. Satu hari tuan-tuan, dia nak pergi solat subuh. Dia ni akan lawan arus, dia naik basikal. Takut orang hentam daripada belakang. Jadi bila kereta daripada sana, dia boleh nampaklah cahaya. Kan? Dia naik-naik dari kayu-kayu tuan-tuan, rupanya kereta hentam dia di depan. Jatuh dalam longkang 10 kaki. Tak sedar diri. Tak sedarlah. Jadi orang duk tunggulah, mana pak cik ni tak datang-datang nak azan subuh. Tak datang hari tu. Orang pun heran. Dia sedar-sedar pukul 10 pagi. Oi! Oi! Orang tak tahulah. Dia buat macam mana? Kan dia ada azan dia. Allah Akbar! Allah Akbar! Orang dengar, siapa azan ni pukul 10 ni? Pergi tengok, ya Allah lah longkang dekat dengan surau. Kan? Pergi angkat dia. Angkat-angkat awak pergi hospital Seberang Jaya. Bila sampai di sana, doktor X-ray lah. X-ray patah tangan, patah paha. Doktor kata, Pak Cik, kita kena bubur besi. Dia kata apa? Tak payah besi-besi lah. Saya nak mati lah, dia kata. Buat berat dalam kubur aja nanti dia orang usung. Nampak? Buat berat dalam kubur aja nanti dia orang usung. Dia kata, tak apalah, nanti anak saya datang ambil, kita pergi berubat, bomoh-bomoh datang. Orang kampung pun pandai lah. Jadi baliklah, balik sampai sebelum waktu maghrib, dia bagi tahu dekat anak dia. Pergi panggil orang masjid. Anak dia kata, nak buat apa? Baca Yasin, dia kata. Tu, tak apalah, panggillah. Panggillah, kami datang tuan-tuan lepas Isya. Baca Yasin. Kami baca, dia baca. Kami baca, dia baca. Sampai pertengahan, dia panggil ayah saya. Pak Su, kejap. Ayah saya datang duduk sebelah. Pak Su ajar kalimah la ilaha illallah. Ingat tak, orang yang mengajar dapat pahala kepada orang yang diajar untuk saat kematian. Ayah saya pun ajarlah. La ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Mati tuan-tuan. Mati dengan kalimah tu. Tengok. Hidup dia dengan azan, dia mati dengan kalimah azan. Kalau hidup kita tak pernah baca Quran, boleh mati baca Quran tak? Tak ada harapan.
Kalau hidup kita tak suka majlis ilmu, boleh mati dalam program ilmu tak? Tak ada harapan. Kalau hidup kita tak pernah zikrullah, boleh mati dengan kalimah Allah tak? Tak ada harapan. Sebab tu Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan suka apa masa hidup dunia ni? Sebab hidup kita ni tuan-tuan sementara aja. Nabi umurnya 63 tahun. Dia berada di alam barzah 1443 tahun dah tuan-tuan. Lama alam barzah kita tuan-tuan. Apa persediaan kita? Nabi Adam hidup 1000 tahun. Dia berada di alam barzah beribu tahun dah tuan-tuan. Barzah ni bukan jasad. Jasad hancur. Roh kita ni. Inilah makanan roh tuan-tuan. Kita berada dalam majlis ilmu. Rupanya kita akan mendapat kebaikan daripada program ilmu. Sebab tu saya nak cerita tentang integriti ni tuan-tuan. Tapi saya nak quotekan ini supaya dia sangkut dengan integriti yang kita nak bincangkan. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita jangan berada dari kalangan orang yang rugi. Kata Imam Hasan Al-Basri, bagaimana orang yang rugi? Yang pertama dia kata, orang yang rugi iaitu orang yang bila dia berdosa, dia tangguh untuk bertaubat. Ni bulan Ramadan ni bulan keampunan Allah. Kita disuruh sangat ni. Ni 10 terakhir. Tuan-tuan tahu doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan tinggal doa ni kakak abang. Ni 10 Ramadan. Kerana Nabi kata, rugi di kalangan umatku. Habis Ramadan, Tuhan tak ampun dosa dia. Rugi sangat-sangat, tuan-tuan. Sebab tu jangan tinggal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duduk lepas mayang, duduk saja-saja, doa lah. Kurang-kurangnya, ni kita ada dosa. Kullu bani Adam khata' wa khair khata' at-tawabun. Setiap bani Adam ni buat silap. Apa tak buat silap? Sebaik-baik kesilapan, taubat. Ni masa dia, bulan Ramadan. Bulan yang Allah nak ampun dosa. Sebab tu disebut fitrah. Fitrah tu maksud dia apa? Kita lahir macam baby yang dilahir. Fitrah semula jadi. Itu maksud dia kita tak ada dosa lepas Ramadan ni. Itu hebatnya tuan-tuan Ramadan. Ada orang tuan-tuan dia berdosa, dia tak nak bertaubat. Tuan-tuan kalau tak nak sebut doa tadi, tuan-tuan sebut yang ni. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul qayyum pun boleh. Kalau wal hayyul qayyum pun boleh. Itu istilah. Istilah dari segi i'rab bahasa. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tahu bahasa Arab ni, kita tak bertengkar. Tak susah hati. Kan? Jangan susah hati tuan-tuan. Kalimah ni, Arab ni kalau sebut betul, betul makna. Kalau silap, makna berbeza. Jaga tuan-tuan. Sebab kalimah Arab ni kalau silap, makna berbeza. Sebab tu disebut bila baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Kenapa alhamdu? Tak dibaca alhamdi, alhamda. Orang yang faham bahasa Arab dia akan tahu tuan-tuan. Kenapa? Kenapa dibaca alhamdu? Sebab tu bapak saya dia memang tahu, pakar nahu. Orang baca silap dia tahu dah baris silap. Itu penting. Kalau dia orang kata, ustaz kami di BKL, kami bukan bidang agama. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. I am an engineer. 9 years in one of the private sector. Boleh cakap orang putih sikit? Sebab cakap orang putih ni nampak cerdik. Kan? Saya engineer 9 tahun tuan-tuan. Engineer electrical engineering. Saya bukan ustaz. Jadi macam mana jadi ustaz? Ini proses dia panjang tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, ketika jadi engineer lah saya boleh belajar bahasa Arab. Ketika jadi engineer lah tuan-tuan, saya boleh untuk mengaji agama, faham Quran. Jadi engineer, masa engineer. Kalau tuan-tuan kata saya di BKL, di BKL boleh tuan-tuan. Saya kerja kilang tuan-tuan. Saya kerja kilang, engineer kilang. Tapi alhamdulillah saya belajar agama, belajar bahasa Arab. Daripada masa duduk dekat kilang. Sebab tu pentingnya kalau kita nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Saya ingatlah bapak saudara saya, dia belajar bahasa Arab 3 bulan sebelum tolak pergi Mekah. 3 bulan dia hafal lah. Dia pergi tuan-tuan, dia ingat orang Arab tak boleh cakap Melayu. Dekat kedai-kedai kan, tuan-tuan jangan susah hati, dia orang boleh cakap Melayu. Bukan Melayu je, macam-macam bahasa. Bangladesh sekarang ni banyak Bangladesh. Masa zaman tu banyak orang Yaman. Pak saudara saya pergi tuan-tuan dekat kedai tu, dia nak beli barang, dia pegang barang tu. Dia baru belajar 3 bulan. Kam ni berapa? Arab tu kata Qamsa riyal. Qamsah ni maksud dia Qamsah 5. Dia Qamsah 5. Dia nak tawarkan harga tu, nak minta 4. Arab kata 4 berapa tak? Dia teringat. Kita dalam hidup kita ni banyak kalimah Arab. Apa dia? Usalli fardul Aisha
arba'a. Dia pun arba'a riyal. Arab tu kata, khalas, kus. Okey, ambil. Dia kata, terror aku. Dia pergi tempat dia, kam. Arab tu kata, talata riyal. Arab kalau di sana, dia salasa, dia tak akan sebut sa. Dia akan sebut ta, talata. Kalau kaf, dia tak sebut kaf, dia sebut ga. Tu beza dia. Kalau pergi sana, tu nama dia bahasa Ammi. Kalau fa, Arab akan jadi ba. Kalau polis, Arab dia tak sebut polis. Susah nak polis. Dia akan sebut bulis. Bulis kalau kaf susah, ga jadi ga. Kalau polis jadi bulis. Kalau Penang jadi Binang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, orang Perak sebut sendirilah, nanti marah saya pula kan. Itu bezanya. Jadi dia ni pergi kam talata. Talasa kot no. Dia pun usalli fardal maghribi salasa. Dia nak minta dua. Nak minta RM2, RM2. Usalli fardal subhi raka'ataini. Dia pun raka'ataini riyal. Arab tu boleh cakap Melayu. Dia kata apa? Orang tak cakap Arab dua raka'ataini malu. Kalau raka'ataini untuk khusus solat saja. Tapi untuk benda dia akan sebut riyalain. Ataupun isna riyal. Lepas tu kena tahu juga kadang-kadang kalimah Arab ni supaya tak kena tipu. Tapi kalimah Arab ni banyak tuan-tuan. Dalam percakapan kita. Pernah ada seorang jamaah saya, ni cerita tuan-tuan. Dia pergi Mekah. Dia pergi dia sesat. Tuan-tuan kalau sesat jangan tanya polis Arab, dia tak boleh cakap bahasa yang lain kecuali Arab. Tanya ni bangla-bangla yang sapu sampah tu. Itu dia boleh tolong. Dia pergi cari polis. Dia pergi, kalau polis jadi bulis. Bulis tu kata, limadha? Kenapa? Ana tu saya lah kan. Sesat Arab kata apa tau? Ana sesatun. Dia tak tahu Arab. Dia kata sesatun. Arab tu ma'araf. Madza taqul? Han kata apa? Aku tak faham. Dia sesatun. Apa dia nak kata sesat ni? Dia teringat Quran. Bulis, ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Tengok, polis tu kata, Masya Allah. Tapi polis tu tahu. Polis tu kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, nampak nak lena atau merapu sikit tuan-tuan. Lepas ni kan boleh kalau betul lah. Lena dah lah lapar kan. Saya boleh minum tuan-tuan. Mana airnya? Saya musafir. Tapi nak bagi tahu macam tu lah. Tak sambung tadi. Kat mana tadi tahu? Lupa dah. Tuan ingat tak? Yang mula tadi. Kat mana? Apa dah? Nampak sangat penuntut saya yang dengar ni mangkuk ayun. Haram tak tahu kat mana akak. Bahasa Arab. Masa kerja kilang. Nah, inilah betul baru duduk depan. Ini duduk depan ni tak tahu apa ni. Bagus kak. Bagi tepukan kakak kita. Inilah pendengar yang baik. Yang dengar semua dengar bila tanya. Jawab tadi. Saya ni memang macam tu dia bila masukkan. Nak cerita tadi dia. Allahu Akbar. Tadi kakak tadi. Alhamdulillah masa kerja kilang tu lah saya boleh belajar Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Alhamdulillah tuan-tuan. Mula daripada situlah saya berjinak. Saya boleh baca Quran di umur 26. 26 tuan-tuan. Jangan tuan-tuan kata saya dah tua dah. 26 baru belajar Al-Quran. 26 baru ambil bahasa Arab. 26 baru ambil sijil tinggi agama. 27 baru ambil diploma bahasa Arab. 30 baru ambil ijazah dalam pendidikan Islam. 35 ambil master. 50 dekat 50. Umur saya bukan muda tuan-tuan. 54. Saya 54 tuan-tuan. Ada 3 cucu nak masuk seorang lagi ni. Bulan lepas raya ni. 4 cucu lah. Bukan muda. Baru ni jumpa tuan-tuan kawan-kawan saya kan. Nak buat
dinner lah untuk hari raya. Dah 3 tahun tak sambut kan. Jumpa kawan-kawan saya banyak yang kerja kilang, banyak yang kerja bendang. Kita pun jadi pengurusi lah kan. Umur 54 lah. Tengok dia orang ni gigi pun tak ada dah. Ni kita kalau nak buat ni nak buat apa? Itu awak teruk no. 54. Kan Cik Zul kan kawan-kawan kita banyak penampilan tak jaga. Kita kerja ni kita jaga sikitlah. Gigi pun tak ada. Dengan uban penuh ni kan. Dengan uban lepas tu dengan kawan-kawan yang perempuan tu alhamdulillah dulu cutting 36, 26, 36. Tengok jumpa 82 daripada atas ke bawah semua. Duduk kerusi tak muat. Ustaz kita nak buat ni sambutan raya ni bila? Tuh. Rupa-rupanya dia kata ustaz kita 30 orang. Covid baru ni 6 orang meninggal lah. Kawan saya 6 orang dah tak ada tuan. 6 orang dah meninggal. Menunjukkan apa? Aku sampai masa ni akan pergi tuan. 54 dah. Nabi meninggal 63. 9 tahun lagi lah saya. Kalau 63 kan. Apa bekal saya? Tak tahu lah tuan-tuan. Tu kadang sedih tengok. Kawan-kawan dah tak ada. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Tak apa-apa. Saya ingat yang mana yang boleh saya ni. Kita ada dosa. Ambil peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Kata Imam Hasan Al-Basri. Kamu ada ilmu tapi tidak beramal. Al-ilmu bila amalin. Kasajar bila samar. Ilmu tak amal. Seperti mana pokok tak ada buah. Tuan-tuan dengar apa yang boleh kita amal-amal lah. Sebelum kita meninggal tuan-tuan. Meninggal saja habis dah. Solat tak ada dah tuan-tuan. Bacaan Quran tak ada dah. Majlis ilmu macam ni tak ada dah. Benda nafsu dah tak ada dah tuan-tuan. Kita nak benda yang tak elok. Tak ada dah. Semua benda yang baik. Tapi majlis ilmu ni lah menjadi manfaat kita. Bila dapat, amal lah. Yang ketiga apa? Tidak ikhlas dalam ibadat. Kita tak ikhlas dalam ibadat. Nak tahu ikhlas, kita tolong orang. Kita tolong dia. Kan? Tiba-tiba, satu hari kita susah. Dia tak tolong kita. Kita tak rasa apa pun. Itu ikhlas lah tu. Tapi kalau kita minta bantuan dia pula, dia tak tolong kita kata, dulu aku tolong hang tak tolong aku balik no. Itu tak ikhlas. Ikhlas ni kita buat sesuatu tanpa minta balasan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try lah tuan-tuan bagi makan makanan kucing. Bagi aja. Yang ni kita tak minta bantuan dia betul tak? Kita tolong orang minta bantuan balik. Tapi binatang, pernah tak tuan-tuan bantu kucing? Jangan lupa projek Mana ada? Saya pernah tuan-tuan, saya tak suka kucing. Tak nak bela kucing. Tapi kalau kucing datang, saya akan bagi makan. Rumah saya tengok kucing. Pukul 1 kucing ni selalu. Dia kalau aung tu lapar. Kalau yang tu nak mengawan. Dia ada beza. Saya pun faham tuan-tuan. Dia lapar. Saya keluar. Saya ambil sardin bagi dia makan. Rupanya dia lapar sungguh tuan-tuan. Itu pertama kali saya jumpa kucing ni. Dia tengok kan. Mungkin dia kata terima kasih ustaz. Dia kata kan. Tengok binatang. Setiap pukul 1 dia datang. Saya pun keluar bagi makan. Satu hari lupa tuan-tuan. Rupanya saya berada di sekolah. Tak ada di rumah. Dia cari tak ada. Dia pergi cari saya dekat sekolah tuan-tuan. Sampai di sekolah tu. Dia tengok saya. Lupa. Saya pun pergi carilah bagi dia makan. Mesti dia kata, lupa ke? Macam dia ucap sangat, terima kasih terlalu lapar. Rupa-rupanya bagi makan kucing, tuan-tuan, rezeki pada kita. Tuan-tuan, jangan susah hati. Saya tengok-tengok, 2 hari lepas tu dalam akaun saya, ada duit banyak. Saya pun heran, kenapa banyak sangat ni? Baru teringat, rupanya saya pernah ceramah satu jabatan kerajaan. Program motivasi pekerja 3 hari 2 malam. Tak dibayar 4 tahun dah tuan-tuan. Kan? Mungkin dia orang cek ada voucher yang keluar, duit tak keluar. Dia orang terus transfer dalam akaun saya. Saya pun tengok, ya Allah banyaknya. Allah Akbar. Saya pun, ya Allah mungkin aku bagi makan kucing tadi dia doa untuk aku. Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan dikasih kadang-kadang kita lupa. Ni nak balik buka puasa. Abang jangan kira untuk anak isteri. Bagilah makan yang terbaik. Dia orang makan, kita dapat pahala seperti mana dia orang berpuasa. Ni kadang-kadang berkira tengok ikan ambil kecil-kecil. Bagilah. Ada duit jamu anak-anak kita. Ni mak ayah kita tuan-tuan. Kadang-kadang ni raya-raya ni kan 3 tahun dah tak balik tuan-tuan. Baliklah tuan-tuan. Kan?
Tuan-tuan, ada mak ayah balik lah. Saya merindui tuan-tuan, 4 tahun dah mak saya meninggal. Saya merindui apa? Suara tu saya tak dengar dah. Bila sampai rumah, Khairi, makan belum? Tak lagi mak weh. Dalam tudung tu ada, pergi nak tengok nak makan apa. Suara tu tak ada dah tuan-tuan. 4 tahun dah. Bila balik hari raya, balik lewat, no? Tak apa, aku simpan ketupat kat hang. Ada. Suara tu tak ada dah kak, 4 tahun dah tak. Kita kadang-kadang ada mak ayah. Ni telefon pun tak. Sedih lah tuan-tuan. Kan? Telefon lah, mak sihat ke? Sihat lah. Bila nak balik? Sibuk mak oi. Tak balik tak apa. Mak dalam akaun ada dah. Mak cek tengok. Jadi lah. Mak saya tuan-tuan. Katalah apa pun. Saya takkan melawan sama dengan ayah saya. Sebab tu, mak ayah saya doa saya. Doa sungguh. Mustajab. Saya kalau nak periksa, dulu duduk universiti kan, saya telefon mak saya malam-malam. Mak! Ada apa dek-dek oi? Dek-dek ni dalam bahasa Siam, budak-budak. Ada apa dek-dek oi? Mak esok nak periksa mak. Mak tolong doa. Mak saya terus doa dalam telefon tu. Ya Allah, bagilah anakku boleh jawab. Saya esok masuk bilik peperiksaan, semua boleh jawab. Haram tak betul. Sebab apa? Mak saya doa boleh jawab ya. Jawab kan? Rupanya tak betul tuan-tuan. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Silap doa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, doa mak mustajab. Allahu Akbar. Saya ada ayah. Ayah saya cukup garang. Mak saya lemah lembut. Tapi dia macam tu lah. Tapi tuan-tuan, suara tu dah tak ada tuan-tuan. 4 tahun dah. Merindui tuan-tuan. Kadang balik-balik lewat. Tengok rumah kan, rumah ayah. Kalau nak balik ni, dia tunggu depan pintu. Tak pernah miss tuan-tuan. Selama berapa? 49 tahun tuan-tuan. Tak pernah miss. Nak balik, dia tunggu. Kali ni balik rumah ayah, tak ada dah. Tangan lambai tu tak ada dah. Ada orang tuan-tuan, dia ada mak ayah bergaduh tuan-tuan. Sedih lah tuan-tuan. Sedih. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Disebut di sini ikhlas dalam ibadat kita, bantu orang. Kadang-kadang kawan-kawan kita bantu kan. Assalamualaikum. Siapa ni? Tolong sekejap. Siapa? Aku jam ni. Tu pansikat. Sekarang tak pakai pansikat, pakai tam kan? Pakai tam. Scan. Oh pakai tu ha. Yang tu pun boleh juga. Kita pun pandai. Saya pun pernah kerja tuan-tuan. Tolong jap. Member kita tolong tuan-tuan. Doa untuk dia. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum may yuqalil. Tengoklah dengan siapa kita kawan. Tuan-tuan, kita masuk syurga bukan dengan sembahyang, puasa, zakat apa. Tapi kita masuk syurga mungkin dengan kawan kita. Ni masa kita kerja ni kan. Kita kerja. Kadang-kadang kita baik dengan kawan kita. Kita meninggal tuan-tuan. Dia masuk dalam Facebook. Alhamdulillah Khairi dah tak ada. Allahumma gfir lahu. Dia doa untuk kita. Bahagia kita dalam alam barzah. Ni kawan-kawan kita. Sebab tu pentingnya apa tuan-tuan? Kita ada kawan yang baik, nak tarik untuk baik. Kawan yang baik. Sebab tu ikhlaslah dalam buat ibadat kita. Yang ketiga, yang keempat, kita mensyukuri dengan nikmat Allah. Allah bagi nikmat kita macam-macam tuan-tuan. Nikmat boleh melihat, pegang, mendengar, bercakap, ni berjalan. Cuba bayang satu hari kita bangun, mata tak nampak dah. Masa tu tuan-tuan akan syukurlah. Macam sekarang kan, kita dapat sembahyang tarawih berjamaah. 3 tahun, 2 tahun tuan-tuan, sembahyang tarawih di rumah. Raya di rumah, baju raya pun tak beli. Ni Alhamdulillah, tuan-tuan tak rasa syukur kan? Ni dah dapat balik ni. Dulu tuan-tuan mana ada ceramah macam ni? 2 tahun tuan-tuan. Saya dulu lah di BKL panggil kan. Kami pernah forum 3 serangkai. Lama dah. Ustaz Aslin dengan saya, tak silap saya. Ni, menanti-nanti tuan-tuan. Dah dapat balik, seronok tuan-tuan, seronok. Tak syukur kah? Nikmat Tuhan bagi, syukurlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita banyak komplain. Allah ni tak adil lah. Sedangkan Allah bagi nikmat kat kita macam-macam. Macam-macam tuan-tuan, syukurlah. Saya cepatkan. Yang kelima ialah tidak reda dengan ketetapan Allah. Tak reda. Bahagia ni apa dia? Bahagia bukan duit banyak tau. Ada orang kata, Ustaz kalau duit banyak bahagia. Tak. Ada orang tak ada duit pun tapi bahagia. Bahagia bukan kereta besar. Bahagia bukan isteri cantik. Apalah kita reda. Reda macam mana? Ni saya nak cerita sikit. Kan saya sebut tadi pasangan lelaki perempuan. Kita banyak tak faham pasangan kita. Tu yang jadi bergaduh.
Kalau kita faham, senang. Saya psikologi. Orang perempuan, dia cakap banyak. Memang dia cakap. Kalau tak cakap, kak dua aja. Pertama tidur, yang kedua mati dah. Sebab tu abang, biar dia orang cakap. Kakak jangan simpan. Kalau ada masalah cakap. Luahkan. Kita, orang lelaki 7,000 aja bercakap. Kita kena jadi pendengar yang baik. Saya kaunselor. Orang datang jumpa saya. Ni ustaz saya ada masalah. Saya bukan selesai. Kaunselor bukan menyelesai. Kaunselor ialah pendengar yang baik. Ni saya ni nak buat macam mana ustaz? Ya. Ni saya dah bergaduh dengan suami saya. Ya. Lain kali dah 45 minit, dia buat macam mana? Saya kena baik balik dengan suami saya. Ya. Dia selesai sendiri. Bukan kita selesai, dia selesai. Kita dengar je. Sebab apa? Sebab bila kita dengar, menyelesaikan masalah. Banyak ayah-ayah, dia tak dengar. Betul tak? Bila balik keputusan anak, siapa yang hargai? Cuba tengok. Ayah ke? Ibu. Ayah, itulah realiti suami kita. Kita terima. Kamu reda, kamu akan rasa kebahagiaan. Bila balik, ayah! Ada apa? Sebuluh bagi ke ayah, dia tengok. Bagus ya? Teratur lah. Bagus ya? Itulah seorang ayah, seorang suami. Itulah appreciate dia. Kakak jangan minta lebih. Memang tak boleh lah. Sama lah. Ustaz ke siapa ke sama lah. Okey. Cuba pergi kat mak dah. Mak, 10 Dia tak cakap. Hang cerdik, tak bodoh macam Pak Hang. Siapa kena? Pak kena. Itulah isteri kita. Sabarlah bang. Sebab tu orang perempuan, dia banyak memilih. Tengok baju orang perempuan. Tengok baju orang lelaki. Hitam, putih, biru. Orang lelaki, perempuan tengok. Macam-macam ada. Nampak? Sebab dia suka memilih. Dia nak satu barang 9 kedai. Orang lelaki 9 barang satu kedai. Ni nak raya ni. Agak-agak apa yang orang lelaki paling benci tuan-tuan? Paling boring. Apa dia? Tak. Apa dia? Apa yang paling boring dengan kita? Shopping paling tak suka saya. Kalau ada orang lelaki suka shopping, geng Sajat lah tu. Betul tak Cik Zul? Mana suka shopping? Kami memang tak suka. Suami kakak suka shopping tak? Sama ya. Itulah suami kakak dan suami kakak-kakak yang lain. Saya ni ingat ni. Minggu depan ni nak balik ni minggu ni. Nak shopping. Anak saya 5 orang perempuan. 5 perempuan. Seorang isteri saya. Dia pergi shopping, saya sanggup duduk dalam kereta 5 jam. Apa? Agak-agak 5 jam balik. Dia beli tak? Dia masuk dalam kereta. Dia kata, kita pergi kedai lain. Kenapa? Tak jumpa. Aku geram. Tak jumpa 5 jam. Aduh. Orang lelaki, tenang. 20 minit selesai. Dia nak 9 barang, satu kedai. Kepiah, ada. Okey. Baju ada. Baju dalam ada. Spender ada. Tali pinggang. Ambil. Kasut. Tak. Bayar. Tengok. Senang orang lelaki. Betul tak? Kita shopping kan? Senang kan? Senang. Sebab baju kita macam tu ya. Hijau, biru, kuning. Allah, orang perempuan. Allah. Dia spender dia ada satu kedai. Tuan-tuan. Spender dengan bra aja. Satu kedai. Dia nak pilih tu. Pernah satu hari tuan-tuan shopping. Saya dengan isteri saya. Nak beli spender. Kita pakai kepiah putih macam abang kan. Jadi kita duduk jauh lah. Malu kan. Dia masuk dalam kedai tu. Dia panggil saya. Bang. Kita bagi tahu. Kepiah. Dia jadi kita, isteri panggil, kena pergi tuan-tuan. Pergi nak duduk dalam mana? Duduk dalam malu. Duduk depan pintu. Depan tu lah. Semua tengok. Apa ustaz ni duduk usia spender tu kan. Buruk juga. Manusia ni tuan-tuan, buat baik pun orang kata, buat tak elok lagi orang kata. Duduk depan tu semua pakai tengok. Kita pun nak kata apa ni kan.
Dia suruh masuk. Dia ambil spender dia. Okey dah. Cik Zul bayang tengok. Dia tunjuk tu. Aku kata okey lah. Bukan nak tunjuk kat orang. Tunjuk kat aku yang pakai lah apa pun. Dia boleh tunjuk okey tak okey. Aduh. Itulah isteri kita. Sabarlah bang. Itulah isteri kita. Kita jangan duk komen. Yang penting kita reda. Itulah bahagia. Itulah bahagia. Saya pernah pergi rumah kenduri, tuan-tuan. Isteri saya ni dah lama dengan saya 30 tahun, tuan-tuan. Dia memahami hati saya. Sampai-sampai makan. Tiba-tiba pengantin datang. Rupanya pengantin lelaki tu sado kau. Jalan ni. Six pack. B-shape. Pengantin lelaki, jangan tanya. Handsome. Tiba-tiba saya kan, Ustaz, makan tunduklah. DJ, Alhamdulillah kita telah menerima kunjungan, ketibaan pasangan pengantin, dipersilakan naik ke tempat pelamin. Naiklah, saya tak tengoklah. Jadi bila naik tu saya pun tengok. Tengok. Pasangan pengantin perempuan tu punya gemuk. Saya pun angkat-angkat. Tertelan tu. Isteri saya cubit dia. Tu kata kat orang tu. Dalam hati, aku kata apa benda lagi? Baru. Tapi dalam hati kata, gemuknya. Tapi itulah isteri kita. Sampai hati pun dia boleh baca. Kak, saya reda kak, abang. Bahagia saya 30 tahun dah. 30 tahun dah. Sebab bahagia bukan cantik. Kan, bahagia ni bila kita reda. Sebab cantik ni subjektif. Subjektif, tuan-tuan. Ada dia nak isteri dia, macam saya. Saya minat mamak. Mamak saya cukup minat. Ada tak mamak ni? Mamak mesti putih. Kalau hitam saya tak mau. Isteri saya mamak. Bapa mentua saya mamak, tuan-tuan. Ingat dalam psikologi, nak ubah manusia jangan ubah manusia. Puan Jalilah, nak ubah staff, kita kena ubah diri kita. Kita akan ubah staff kita. Kita nak ubah suami kita ubah diri kita. Saya nak ubah bapa mentua saya. Bapa mentua saya ni garang. Mamak ni siapa yang tahu-tahulah. Dia tak pernah anak dia cium tangan tu. Anak dia tak pernah cium pipi dia. Saya nak ubah diri saya. Nak ubah dia, saya ubah diri saya. Masa angkat nikah kan, dia angkat nikah saya. Saya pegang tangan tu, saya ubah macam mana? Saya cium tangan tu. Lepas cium tu, saya pegang muka dia, saya cium pipi dia. Cot. Mamak jarang anak cium. Bila kena cium tu, dia menangis. Saya kata, Pak, panggil Pak. Pasal Pak menangis. Kata, aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu namanya strategi, tuan-tuan. Ni kita nak ubah orang. Ubah diri kita. Kita akan ubah orang lain. Sebab tu saya ingatlah saya pernah ada pengetua, tuan-tuan, perempuan. Pengetua perempuan. Kami cukup seronok, tuan-tuan. Sebab apa? Cikgu kan, pengetua perempuan, bila dia naik untuk bagi ucapan, kami cikgu cukup seronok. Sebab apa? Dia akan bercakap kadang-kadang sampai 2 jam. Kerana apa, tuan-tuan? Tak payah masuk kelas. Dia cakap banyak. Kalau mesyuarat, dia orang utara. Apa nama? Satu lagi apa dia? Lagu mana? Kita ni nak buat lagu mana? Sampai ada seorang cikgu orang Johor angkat tangan. Puan Hajar, kita nak menyanyi lagu apa tu Hajar? Duk lagu mana? Satu lagi orang utara apa? Tak tahu. Orang utara banyak tak tahu. Kalau tuan-tuan pergi kat klinik kan, jalan pergi balik, nanti nurse tu akan tengok. Dia kata apa? Ni cik ni duk pergi balik, nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang utara dia tak tahu, buat tak tahu sudah, tuan-tuan. Memang dia tak tahu, tuan-tuan. Jadi dia ni, Allah mesyuarat 5 jam. Sebab apa? Sebab bos perempuan ni dia teliti. Dia teliti, tuan-tuan. Dia teliti ni, dia nak, tuan-tuan, supaya apa yang dibuat itu dia nak participate sama. Tu orang perempuan. Orang lelaki dia diligit banyak. Jadi kalau mesyuarat 5 jam kadang tak selesai. Allah, satu lagi nak ambil cuti cukup susah. Betul tak? Jangan marah saya. Ini apa kajian yang kita buat, kan? Orang lelaki senang tak? Nak cuti kadang-kadang jumpa dekat lift boleh. Bos, cuti boleh tak? Nabi mana? Anak sakit. Okey. Sign boleh sign.
Dia boleh duduk dekat lift. Orang perempuan, jangan. You have come in my office. Jangan. Particular dia apa? Orang lelaki senang. Tepi tandas. Keluar. Bos! Dia baru nak masukkan. Wah, esok tak boleh datang. Ada apa? Bini tak puas sihat. Ada apa? Bagi borang. Borang ada. Jalan jamban boleh? Lepas pintu jamban. Senang sungguh. Orang perempuan jangan. Tuan-tuan tunggu depan pintu jamban. Lagi dia tak bagi. Kan? Nak cuti cukup susah. Saya nak ambil anak saya hernia. Kena cuti. Nak operate. Sisi borang. Ada cikgu lalu. Ustaz buat apa? Anak saya nak operate hernia. Ustaz nak buat apa ni? Ambil cuti annual leave. Ustaz tak payah Ustaz. Memang tak dapat Puan Hajah takkan baginya. Saya kata saya kaunselor. Belum nak try tengoklah. Cuba. Dia kata tak payah cuba. Memang dah tahu. Dia kata. Try tengoklah. Saya psikologi. Psikologi Mak Haji dia kata. Dia tak apalah. Tak tahu tak pergi. Nak masuk bilik pengetua ada bilik sisi. Sampai-sampai sisi tahan. Ustaz nak buat apa ni? Nak jumpa Puan Hajah. Buat apa? Nak ambil cuti. Ustaz tak payah Ustaz. Ustaz ambil MC, Ustaz endorse ya. Nanti saya letak, dia akan sign, dia tak tengok. Oh, tak apalah saya nak jumpa dah. Tak payah. Tak dapat. Saya psikologi Mak Haji. Tak dapat. Tak apa, try tengok. Try. Ketuk pintu. Dia suara dia kuat. Ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Masuk. Dalam hati suruh masuk kan, suruh balik Dia memang suara dia macam tu. Masuk. Nak masuk, tak masuk. Puan Hajah, masuk. Apa masuk? Kita nak minta tolong orang, kalau isteri kita beletih, senang aja. Ya, abang sayang ya. Habis. Macam tu juga kalau suami marah. You marah betul. Bang. Jam ni. Hey! Habis ya tuan-tuan. Ni, dia apa? Fajar. Dia senyap. Saya nak ambil cuti anak saya nak operate hernia. Mana borang? Dalam hati dia ni minta ke tak mau ni. Memang macam tu. Dia tak tahulah suara dia macam saya pun. Nah Puan Hajah. Dia pun sign. Hargailah anak sementara ada. Saya kata, kenapa ni? Ni boleh ke? Lulus saya tahu. Dalam hati, sign sungguh. Nasib saya tak buat. Terima kasih. Ataupun buat apa-apa. Mini love. Saya pun keluar. Allah, terima kasih. Dapat sign ni. Sisi tahan. Ustaz. Maksudnya tak dapat. Mesti tak dapat. Saya pun tunjuk dekat sign tu. Tengok kaki ya bro. Dapat sign. Ustaz macam mana Ustaz ni? Orang lain cikgu mana tak dapat. Ustaz. Saya kata ayat saya pandai. Ustaz hebat. Pergi nak operate tuan-tuan. Anak saya tak boleh. Kena ambil cuti 2 hari lagi. Tuan-tuan bayang tengok. Nak telefon ni. Kepala penyamun ni. Saya telefon. Assalamualaikum. Ustaz. Pasal apa pula? Dalam telefon tu. Puan Hajah. Nak buat muka tak nampak kan dalam telefon ya. Puan Hajah. Anak saya tak boleh operate lagi. Nak kena ambil cuti 2 hari lagi. Tak apa. Boleh ke tu? Boleh. Dalam hati. Boleh tak boleh tadi? Letak. Boleh kot. Habis tuan-tuan operate balik Masuk terus ringkas cerita. Isi borang. Puan Hajah macam mana ni? Okey. Terus dia sign. Puan Hajah baiknya. Kita pandai kan ambil hati. Hargailah anak sementara ada. Saya pun heran kenapa dia sebut hargai anak ni. Kenapa Puan Hajah? Rupanya dia ada 9 orang anak tuan-tuan. Aksiden. Meninggal 2 orang. Jadi dia tension tuan-tuan. Dia nak curah masa mana? Masa mesyuarat 5 jam. Nak bagi settle. Kawan perempuan dia nak cakap ni nak luah tu. Dia naik perhimpunan 2 jam. Dia nak luah tu. Dia tension tuan-tuan. Anak tak ada. Meninggal. Aksiden. On the spot atas jalan. Rupa-rupanya kita tahu dia ada masalah anak. Sebab tu kalau kita faham pekerja kita, kawan kita, suami kita, senang kita tackle tuan. Akhirnya tuan-tuan bila mesyuarat dia beletih. Kami tahu dah dia beletih marah tu. Puan Hajah, kita ada anak Puan Hajah. Dia pun down. Bila sebut anak dia down. Akhirnya tuan-tuan, dia berubah. Bila ramai cikgu dah tahu nak tackle dia. Bila cikgu berubah, dia berubah. Berubah jadi baik sungguh tuan-tuan. Pengetua yang excellent. Terbaik tuan-tuan. Ketika dia nak pencin tuan-tuan. Guru penolong kanan kata, siapa nak baca doa? Saya. Siapa nak jadi pengusi ketika majlis akhir? Ada seorang ustaz. Ketika nak panjkat, saya baca doa. Dia panjkat. Ya Allah,
ampunlah dosa Puan Hajah kami, Ya Allah. Dia sangat baik, Ya Allah, tapi mulutnya celupar, Ya Allah. Dalam doa pun hentam lagi tu kan. Tapi Ya Allah, dia tinggalkan banyak jasa, Ya Allah, dengan ilmunya membentuk kami guru dan pelajar. Ya Allah, ampun dosanya, Ya Allah. Bukan dia menangis. Cikgu semua menangis. Dia nak pencen, cikgu menangis. Termasuk cleaner. Cleaner pun menangis. Agak-agaklah kita bos yang ada di sini. Kalau kita pencen esok, ada orang menangis tak? Ataupun dia duduk di belakang. Alhamdulillah, belah dah. Maksud dia something wrong dengan kita. Cara pengurusan. Kita nak ubah orang, kita kena ubah diri. Itu psikologi yang kita ada. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham tuan-tuan, suami isteri senang. Senang. Suami isteri ni, suami ni tuan-tuan, satu lagi dia banyak memilih. Satu lagi apa? Suami ni tuan-tuan, bila dia bercakap, kakak dia akan bercakap benda penting aja. Sebab tu kakak bila balik rumah nanti, kakak akan tengok. Ada orang datang komplain jumpa saya, Ustaz, saya kahwin dengan suami saya 5 hari aja. Lepas hari ke-5 Ustaz, saya tak boleh tidur. Saya kata kenapa? Dia tidur berdengkur. Berdengkur lah. Saya kata dengkur macam mana? Serombong kapal. Sampai saya duduk tu tengok. Bila kapal nak berlabuh ni? Bunyi kuat. Ada seorang tu jumpa saya kaunselor. Ustaz, Allah, suami saya ni berdengkur punya teruk. Dengkur macam mana? Dia bercakap. Ni saya ceramah ni. Saya akan bercakap 7,000. Kadang-kadang saya ceramah 2 kali aja, tak cukup. Saya balik rumah tidur, saya berceramah ketika tidur. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sampai isteri saya kata, bang, sudahlah, tak mau dengar dah. Ceramah tu okey lagi. Ni ada yang jenis. Saya nak cerita tuan-tuan. Ayah saya 60 tahun hidup dengan mak. Tak pernahlah tidur dengan kami. Satu hari kami buat family day. Mak tidur dengan isteri kami lah. Ayah tidur dengan kami. Ayah berdengkur, jangan tanya. Dia boleh berhenti. Anak cucu semua bangun. Mati pun orang tua ni. Dia boleh sambung balik. Dia boleh sambung tuan-tuan. Esok pagi, mak dengan ayah berapa lama dah kahwin? 60 tahun lebih. Mak boleh duduk dengan ayah tu tidur berdengkur macam ni. Tahu mak saya kata apa? Alhamdulillah, dia berdengkur tidur sebelah aku. Dia tak tidur sebelah perempuan lain. Faham tak? Maksud dia, walaupun berdengkur sebelah aku, bukan sebelah bini muda. Syukurlah. Sebab tu kak terimalah seadanya. Kerana apa? Itulah anggap macam lagu Wing. Cinta sakti. Buat tak tahu sudah. Tapi kak kena ingat satu hari dengkuran tu tak akan ada dah. Bila dia dah meninggal, kakak akan rindu aja, ya tak ada dah. Dia tak bang? Masa tu Allah sunyinya rasa. Terimalah. Kita redha, itulah bahagia. Kadang-kadang masa kahwin saya ingatlah kan, kita kahwin isteri kita 36, 26, 36. Saya ingatlah isteri saya, shape Masa naik motor tu, saya tak nak kereta, naik motor. Saya akan polis, seat tu polis. Saya akan bawa bini saya duduk belakang. Bila lampu hijau, saya tak laju. Lampu merah, saya laju. Saya buat macam ni. Nanti dia belagak. Syok tuan-tuan. Sekarang naik motor, duduk tunggu belagak. Haram tak belagak. Dia pegang seat belakang. Duduk keras. Tapi saya redha, bahagia saya. Bahagia. Kita bahagia ni bila kita redha apa Tuhan bagi. Kan suami kita tengok dulu, alhamdulillah kan. Sekarang ni kakak, bulu hidung dengan misai lebih kurang sama kan. Mana satu bulu hidung. Lepas tu dia minum. Ni sunnah Nabi, dia kata, minum daripada bahagian saya. Ni misai dengan bulu hidung sambung tuan-tuan. Kita sunnah Nabi tuan-tuan, dia kata. Ni bulu ketiak jangan tanya. Dia angkat tu kakak lena terus. Pensan sebab apa? Bau jangan tanya. Balik rumah ada yang komplain, Ustaz, suami saya spender dekat sini, tali pinggang sini, seluar sini, baju sini. Bertapuk-tapuk Ustaz. Saya pening Ustaz. Kakak jangan susah hati.
Sama aja suami yang lain pun, termasuk ustaz. Sama aja. Sebab kita tak anggap penting benda tu, betul tak? Tak penting, lantak spender lantak. Kadang-kadang datang kerja, cari spender tak jumpa, tak pakai. Ni ada tak pakai spender? Ni ada. Saya ingat tuan-tuan, cerita sikit lah ni, kita bagi seronok-seronok aja. Kan? Kawan saya sekarang ni timbalan pengarah suatu jabatan kerajaan. Satu universiti dengan saya. Dia ni duduk dengan saya, tuan-tuan, Allah. Dia malas basuh. Baju ni dia buh dalam baldi. Dia akan bubuh sabun fat. Dia akan biarkan selama seminggu. Jadi seminggu tu dia akan angkat, alhamdulillah, bersih lah, tak payah gosok. Seminggu biar angkat, sidai. Alhamdulillah 3 bulan reput semua. Spender dia tak pernah pakai. Tak pernah saya jumpa spender dia sidai, tak pakai. Tiba-tiba dia panggil saya, buka puasa, lama dah. Duduk sebelah saya tengok. Lah Datuk lah, Datuk. Dia buat macam tu. Hai Datuk, saya nak tanya Datuk. Spender pakai tak? Tak pakai! Timbalan pengarah. Tak pakai Datuk. Dia kata aku malas. Tu macam mana? Kadang-kadang cari tak jumpa. Lepas tu, aku hantam spender bini aku. Saya kata, Datuk, biar betul. Kan dia kecil depan. Aku kalih, dia kata. Itulah suami kakak. Kak, terima kak. Bahagia kak. Bahagia. Allahu Akbar. Sebab tu orang perempuan, orang lelaki ni, Allah. Kalau dia pergi beli baju, tenang 20 minit. Biar dia pergi beli. Kalau kak malas nak shopping, bang, beli baju saya. Tengok senang. Sebab tu spender orang perempuan dipamer. Spender orang lelaki dalam kotak. Ada dah spender orang lelaki dipamer. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan pakai dulu, cek. Mana ada? Dalam kotak. Sebab apa? Kami nak 2 saja. Pertama, jenama. Betul tak? Sama ya, jangan tak mengaku. Jenama apa? Orlando. Clubman. Kita ambil jenama. Yang kedua apa? Size. Saya SL. Tengok. Ni nak bayang kot lain nampak ni. Saya lagi dia bayang. Saya ustaz ni SL. Yang ni S. Saya SL. Saya pergi apa? Jenama, size. Berapa bayar? Balik-balik, buka-buka. Atas SL, dalam apa? S. Agak-agak dia hantar tak? Tak, dia tarik sampai meri. Dia pakai juga. Itulah suami kakak. Sama aja. Sebab tu jangan komplain kak. Terima kak. Kita redha, bahagia kita. Kadang-kadang orang lelaki kata apa, orang perempuan ni beletir banyak. Sebenarnya cerita tuan-tuan, ada seorang lelaki kan balik. Isteri dia beletir. Balik beletir. Dia bengang, dia gali lubang kan. Elok dah habis, dia tarik bini dia tu, tolak dalam lubang tu. Akhirnya tak ada lah beletir. Apa yang tak ada? Bini dia tak ada. Siapa yang kahwin, tak ada bini, pening oh. Orang lelaki. Sebab tu orang lelaki bila isteri mati, bang, apa yang saya tak kahwin dah. Bohong lah. Tak ada, tak sempat lagi kan. Macam pak saudara saya kan. Kami ni masa nak ke bumi apa makcik kan. Dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu lah. Nak semayang, cik, semayang. Dia dalam hatiku. Masa nak ke bumi nak suruh cium tak? Dia dalam hatiku. Semayang pun duduk jauh lah. Elok seminggu, dia pergi bawa air siram dekat kubur tu menangis. Ya, menangis. Elok 2 bulan, setiap minggu siram. Bulan ketiga, setiap hari. Kita pun tahan. Target. Dia balik nanti, kita offer bini baru. Makcik barulah. Elok dia balik bulan keempat tu, setiap hari duduk siram pagi petang. Pakcik ni nampak teruk ni, setiap hari siram pagi petang. Kubur makcik ni. Apa kata dapat kami offer makcik baru. Tahu dia kata apa? Bukan pasal makcik baru, dia kata. Sebenarnya makcik kamu yang lama tu, dia pesan kat aku sebelum dia mati. Dia kata kalau abang nak kahwin pun, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Tuan-tuan faham tak? Rupanya dia siram-siram, rumput tak tumbuh-tumbuh. Teratulah orang lelaki, tuan-tuan. Sebab tu, sebelum saya masuk tadi kan, kita ni kakak, kadang-kadang suami kita panggil yang elok-elok. Kadang-kadang kita panggil apa? Ut. Apa salahnya? Abang, cuba tuan-tuan tengok, pergi lepas pada danau. Semua restoran yang dekat-dekat tu. Bagaimana peniaga dia? Abang nak makan apa, abang? Kita pun semangat dia. Datang sebelah perleh. Pakcik,
Makan apa? Aku dia panggil pakcik, aku mangkit belah tu tuan-tuan. Pakcik tuan-tuan. Abang, cuba suami kita. Beb. Ini panggil apa? B. Baru ni saya jumpa seorang anak muda. B. Saya kata, kak panggil apa? B. B daripada apa? Daripada Habi. Oh panggil B. Saya kata tambah ba. Panggil B. Panggil lah abang. Ada panggil nama apa? Jo. Nama apa? Usop. Itu bukan Usop. Suami kamu. Ada yang panggil bapa hang. Pak hang pula. Makmu. Kan bapakmu, bakmu. Tokmu, tok hang. Tok apa tu suami dah. Cuba panggil. Yang. Abang panggil yang. Ubah diri, kita panggil kita. Yang. Saya jumpa seorang pakcik baru ni tuan-tuan. Dekat Madinah. Datang umrah dengan saya. Dia panggil isteri dia. Dia nak beli duit tak ada. Dia panggil apa tau? Darling. Saya duduk sebelah. Berbulu ni. Dia dengar berbulu. Dia umur 68. Darling. Isteri dia datang. Pinjam. Saya kata, abang umur berapa? 68. Panggil darling. Dia kata, darling tu sebab duit tak ada. Nak pinjam dia. Tu kalau tak ada duit. Ada duit. Woi. Panggil lah kan. Darling. Panggil lah benda elok. Sebab apa? Tuan-tuan, kita ubah diri. Kita akan ubah isteri kita. Saya pernah jumpa seorang pakcik tuan-tuan. Di Penang. Umur dia 70-an. Kami sampai-sampai dia panggil apa? Isteri dia. Ustaz, minum dulu. Yang. Dia panggil panjang macam azan tu. Yang. Isteri dia keluar. Isteri dia dah tua dah. Angkat air kopi. Letak. Minum Ustaz. Isteri dia pergi lah. Kita pun tanya. Pakcik umur berapa? 78. Makcik 76. 78. Panggil yang. Tahu dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa dah tuan-tuan. Tak boleh pakai tuan-tuan. Tapi hargailah kak. Itulah suami kakak. Itulah isteri kita. Kita akan bahagia. Apabila kita redha apa Tuhan bagi. Yang seterusnya, yang terakhir. 11.30 dah tuan-tuan. Boleh no? Tuan-tuan memang boleh nganga ya. Aku nak ceramah tak larat tahu tak? Sampai macam-macam metod guna ni tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan tak lena. Yang terakhir ialah ada orang menghantar jenazah tapi dia tak ambil pengajaran. Hantar jenazah, dia tengok orang mati tapi dia buat tak tahu aja. Kita sampai masa Tuhan ambil nyawa kita tuan-tuan kakak. Sebab tu ada persediaan untuk kematian kita yang sangat hampir. Allah dah sedia 3 perkara. Pertama jodoh, kita sibuk dengan jodoh. Kakak, kalau kakak solehah, jangan susah hati. Suami akan soleh. Kalau abang soleh, akan dapat isteri yang soleh. Jodoh kita Tuhan tetap. Yang kedua rezeki. Kita sibuk dengan rezeki. Nak kerja lebih masa, tinggal tak solat. Kita sibuk dengan rezeki kita. Ya Allah dah tetap dah. Jangan susah hati. Kan? Allah dah tetap. Sebab yang penting berkat. Tapi kita sibuk dengan apa? Kita tak sibuk dengan satu lagi yang Allah tetap. Ialah kematian. Rezeki Allah tetap, mati. Allah tetap tuan-tuan, balik nanti kita mungkin dah meninggal. Tapi kita tak prepare pun untuk itu. Rezeki kita sibuk tuan-tuan. Sibuk kadang-kadang sampai lupa tuan-tuan makan pun ada. Tapi kita lupa tentang kematian yang sangat hampir. Kawan kita yang ada dekat JBKN ni ramai dah meninggal. Tuan-tuan tahu tak tidak? Generasi yang awal dah ramai dah meninggal. Semalam Tan Sri Datuk Ali Hamzah kan. Dia kena kanser tuan-tuan. Kanser hati, meninggal. Ni, kita akan sampai waktu tu tuan-tuan. Akan naik. Ustaz Abdullah Khairi dah tak ada. Inna lillah. Masa tu pasti berlaku. Sebab tu ada orang, dia pergi tengok jenazah. Dia tak ambil iktibar. Dia tak tahu bahawa dia juga akan mati. Siapa yang pergi tengok jenazah, abang, solat jenazah. Dia akan dapat 1 qirat. 1 qirat itu sebesar Bukit Uhud, pahala dia. Siapa yang iring jenazah, dia dapat 2 qirat. Iring dan solat. 2 qirat sebesar Bukit Uhud. Pahala dia. Sebab tu kakak-kakak yang dikasihi rahmati Allah, bila kita meninggal esok, pasti meninggal. Kakak jangan lupa, kan, anak-anak kita tu. Supaya dia doa untuk kita. Sebab, iza mata ibnu Adam, in qata amal illa min salah. Mati anak Adam, 3 ya. Di antara apa? Anak yang soleh. Ada di kalangan kita tak ada anak. Tak apalah, kita carilah orang yang lain yang boleh kita bantu untuk dia doa kita. Kan? Kita ada anak yatim, kita bantu lah.
Anak yang soleh. Kadang-kadang anak kita Allah tak tahulah Quran pun tak boleh baca. Kadang sedih tuan-tuan bagaimana persiapan kita nak mati ni. Mati ni panjang tuan-tuan. Nabi 63 tahun. 1443 tahun dalam alam barzah. Macam mana kita nak menghadapi ya. Saya 54 dah tuan-tuan. Mungkin 9 tahun lagi. Mungkin tahun depan tuan-tuan panggil lagi lah kalau hidup lah. Lepas tu tengok tak ada dah. Allah Ustaz Abdul Khairi tak ada dah ceramah kami hidup. Gelak daripada awal sampai habis. Sampai sakit perut. Kau ajaknya Ustaz. Tak ada dah Ustaz tu. Tuan-tuan akan sebut peristiwa ni. Tuan-tuan akan sebut nanti. Bila saya dah tak ada. Kan? Tuan-tuan akan ingat, dekat DBKL lah. Allah tak ada dah Ustaz tu. Peristiwa tu pasti berlaku. Sebab tu kita buat persiapan. Tuan-tuan tengok, benda ni simple aja. Sebenarnya inilah yang disebut sebagai qawiyun amin. Kompeten dan integriti. Ada benda ni, dia penyucian pada jiwa kita. Dia akan lahir orang yang amanah. Sebab kita ada ni, semua ni. Dia akan lahir orang yang jujur. Dia akan lahir orang yang tidak tipu. Tidak ada rasuah. Tuan-tuan ingat. Kalau kita buat benda tak elok, jamu isteri kita, anak kita, jaga dia tak berkat. Bila tak berkat, Tuhan tarik yang lain. Berkat dimaksud dia apa? Buat sikit dapat banyak. Berkat cukup. Saya pernah jadi QA manager, engineer dulu. Sikit lagi. QA manager tuan-tuan tahulah. Incoming semua barang masuk bawah saya. Barang nak keluar bawah saya. Tiba-tiba barang masuk daripada Brazil tuan-tuan. Brazil. Harga 2 juta tak silap. Kami jumpa reject. Jadi kami reject satu kontena. 2 orang daripada Brazil datang jumpa saya. Masa tu 17 Ramadan. Duduk macam ni. Dia kata, Mr. Khairi, this is a very simple defective. I hope that you can accept as a manager of incoming inspection. QA manager. Boleh faham nah? Bolehlah terima. Dia kata, ni sikit sangatlah berapa rosak ni. Bolehlah. Dia kata, no, this is the procedure of the company. I don't want to accept. Come on, Mr. Khairi, come on. This is very simple. If you can go through the production, maybe in the vendor or the customer, they cannot find. Tak jumpa punya. Saya kata, no, this is the procedure of the company. If something happen, what happened to me? Apa berlaku kat saya? No, I don't want to accept. Tiba-tiba dia keluar satu sampul. This is for you to celebrate Hari Raya. Pegang, tu dia, tebal ni. Kita pun pegang-pegang. Buka tengok duit. Kira lu. Kira-kira, tiba-tiba datang. Itu namanya tuan-tuan, integriti. Dia menyibatkan hati roh. Kamu ambil duit ni, kamu ada 6 orang anak, esok anak kamu tak jadi manusia. Saya pun, I'm not kind of that person. You have to take back. Saya tolak balik, duit tu 20,000. Masa tu terfikir tu, sport rim tak tukar lagi ni. Lansir boleh tukar baru ni, 20,000 tuan. I'm not kind of that person. Sorry, I don't want to accept. No, just for you to celebrate. No, I don't want to accept. Dia pegang duit tu, dia muka macam dengan jebon. This is the first time I found the person don't want to accept the money. Terus dia belah 2 orang. Rupanya tuan-tuan, dengan saya tak ambil duit tu, anak saya 6 orang. Semua hafal Quran. Kalau saya ambil duit tu, tak tahulah anak saya nak jadi apa dengan makan benda haram ni. Saya dah menantu tuan-tuan 3 orang. 3 hafal Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Rezeki saya murah tuan-tuan. Allah angkat darjat. Saya dulu cikgu tuan-tuan. Gaji tak banyak. Tapi Allah bagi rezeki yang lain. Alhamdulillah. Kerana apa? Keberkatan yang ada. Tuan-tuan jangan tuan-tuan. Itu nama integriti. Nak lahir daripada mana? Daripada ni. Iman yang namakan roh tadi. Inilah kita ceramah. Nampak gelak-gelak. Tapi kalau tuan-tuan ambil pengajaran pasang semula. Banyak intipati tuan-tuan. Dalam gelak-gelak ni. Tapi ada orang yang tak suka saya, hina saya, kutuk saya. Biasa tuan-tuan. Cara penyampaian manusia dia tak akan sama. Metodnya. Ada orang dalam serius. Ada orang dalam bentuk macam ni. Jadi saya ucap terima kasih lah. Tak larat dah nak ceramah ni. Saya memang nampak macam garang. Derekah orang. Sebenarnya bukan. Tu trademark. Sebab saya bisnes. Jadi kita nak berniaga. Woi! Itu trademark kan kita bisnes kan. Jadi kita nak, macam mana kita nak jual produk kita. Kita ada trademark. Itu bisnes lah. Siapa yang jual bisnes tahu lah. Jadi bila ada trademark tu, orang akan ikut. Woi. Jadi terikut-ikut trademark saya. Tu ada orang hina, orang kata saya macam-macam. Jadi rupanya trademark tu berkesan tuan-tuan. Berkesan untuk jual bisnes. Jadi banyaklah orang panggil untuk promosi kedai. Saya bukan ambil duit.
Pergi mana-mana kedai orang Melayu yang baru nak buka kan. Saya pun, woi, saya Ustaz Abdullah Khairi berada di kedai ini. Tuan-tuan datang ramai-ramai untuk kita makan. Alhamdulillah kedai itu jadi ramai. Kita dapat pahala. Bukan saja pahala, makan free. Duit tak dapat pun. Kadang-kadang masjid baru ni Masjid Asy-Syakirin. Dan itulah, woi, kita jangan lupa tuan-tuan sedekah. Saya tak dapat apa pun. Saya jadi macam apa? Promote aja. Orang hantam saya, Allah, pon ini kan. Bukan nak bagang komersial, tolonglah. Ada Mahathir Permah Jaya, Johor. Itu saham saya. Dia bawa tuan-tuan kan. Orang derma tuan-tuan. Tahun 2019 dengan promote tu, dia dapat 2 juta. Saya tak dapat apa pun. Tapi Mahathir tu nak siap dah. Saya di Telemong, di Terengganu. Bantulah kita boleh buat. Tapi orang kutuk kita, hina kita. Tak apa. Itu cabaran dalam hidup. Itulah hidup kita tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada silap, maaflah. Saya manusia biasa ni. Mana nak tahu Ramadan ni Ramadan terakhir saya kan. Sebelum saya sudahi program ini, 2 rangkap pantun biasa. Pergi ke Dubai, membeli meruku, kakak yang ada di sini, bye-bye. Abang yang ada di sini, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna oleh Ustaz Abdullah Khairi itu tadi. Walaupun diselangi dengan gurauan dan gelak tawa, namun semua ada mesej yang jelas agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nak ubah orang lain, ubah diri kita dulu. Setitis embun di pagi hari, jatuh di atas bunga melati. Inilah waktunya untuk perbaiki diri di bulan Ramadan yang suci ini. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan, di lain masa bersua lagi. Majlis terusnya menjemput dan mempersilakan Puan Nur Jalilah, Timbalan Pengarah mewakili Pengarah Jabatan Integriti untuk menyampaikan cenderamata kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi bin Harun. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Puan Jalilah dan Ustaz Abdullah Khairi. Dengan ini berakhir sudah majlis kita pada pagi ini. Kami ingin memohon maaf di atas kekurangan dan keterlanjuran sepanjang majlis berlangsung. Adalah dimohon agar pihak tuan-puan dapat mengikuti SOP semasa keluar daripada Dewan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.